Okey, salam sejahtera ya para pelajar tingkatan menengah atas 3. Okey, hari ini merupakan 22 April. Jadi hari ini seperti apa yang telah dijanjikan, kita perlu membuat latihan penterjemahan unit yang kelima, bahagian soalan ketiga dan keempat, muka surat 132. Okey, para pelajar ya, seperti biasa, arahan yang perlu kita rujukkan sama seperti yang semalam. Okey, soalan ni memang terdapat dalam buku teks tonjong halaman 132. Okey, kalau pelajar nak lebih jelas lagi, bolehlah mengikuti pembelajaran ini melalui PPT ataupun rakaman video yang telah cikgu sediakan. Okey, dan seperti apa yang dapat daripada arahan sekolah, gerak kerja ini perlu disiapkan dalam kertas latihan dan hantar kepada cikgu Bahasa Malaysia masing-masing pada hari pertama persekolahan. Ingat ya pelajar? Para pelajar, soalan ketiga ni berkenaan dengan serba sedikit latar belakang ataupun sejarah perkembangan pendidikan bahasa Cina ya di negara kita. Okey, jadi kita tengok sebab ayat ni pun agak panjang, jadi cikgu bahagikan dua bahagian untuk senang buat serba sedikit tunjuk ajar. Okey, kita tengokkan perhatikan ayat pertama ni. Rasa-rasa kat sini 1291所. Jadi 一所 ini ialah yang lebih lah. So, kita terjemahkan sedemikian. Okey, lebih daripada 1290 buah sekolah rendah ni Lepas tu 661所 tu dalam bahasa Melayu tu ialah okey, lebih berapa buah? 60 buah. Lepas tu Kaoten Hua Wen Yuan Xiao. Ni cikgu kena tunjukkan lah. Bermaksud institusi tinggi college Cina. Nanti pelajar buat penerjemahan tu rujuk pada kata ni Okey. Jadi di sini 成为除中国两岸三地以外拥有最为完整华文教育体系的国家. Ayat ni agak susah sedikit lah. Sebab macam mana kita nak terjemahkan Liang An Santi. Liang An Santi tu kalau ikut daripada kawasan geografi, ia terdiri daripada tiga tempat yang terdiri daripada negeri apa ya? Negeri China, Hong Kong dan Taiwan. Jadi ini yang paling susah sekali lah. Dan ayat ni berarti selain daripada ketiga tempat ni, Malaysia mempunyai apa yang lengkap. Kalau dalam bahasa Cina, 完整华文教育体系. Okey, 完整 ini ialah adjektif. Lengkap. Apa yang lengkap? Hua Wen Jiao Yu Ti Xi ialah sistem pendidikan Cina yang lengkap. Jadi, terjemahannya demikian. Sebelum ni, cikgu kena terangkan apa maksudnya cu di sini dulu. Cu itu ialah, dalam bahasa Inggeris itu ialah accept. Accept tu dalam bahasa Melayu ialah selain. Berarti selain China, Hong Kong dan Taiwan, negara kita mempunyai apa? Mempunyai sistem pendidikan Cina yang bagaimana? Adjektif. Jadi yang penghabisan sini, 完整. 完整 dalam bahasa Melayu itu ialah lengkap. Jadi ini memudahkan lagi kita buat soalan penterjemahan ni ya. Para pelajar, bahagian kedua, soalan ketiga ni menunjukkan kedua-dua orang tokoh ni namanya dah ada, Lin Lian Yu, Shen Mu Yu mereka ialah apa? Hua Jiao Dou Si. Jadi ada baik cikgu kata di sini Hua Jiao Dou Si itu ialah pejuang pendidikan apa? Bahasa Cina. Jadi mereka berjasa kan. Berjasa ni dalam bahasa Cina sebab dia gunakan puasa dan zongzi. Jadi kita boleh ambil saja kosakata yang bersifat retorik ni ialah puasa zongzi itu ialah menyemai ataupun biji benih yang disemai. Oleh siapa? Oleh mereka ni diibaratkan sebagai pejuang pendidikan bahasa Cina. Hua Jiao Dou Si Men, pejuang pendidikan Cina. Sehingga jasa mereka telah pun berhasil. Tapi di sini bahasa Cina ialah 已经长成茂密的森林. Sebab cikgu perhatikan ada pelajar menterjemahkan ni sebagai menjadi apa? Hutan yang merimbun. Jadi kurang sesuai. So, 长成茂密的森林, baik kita terangkan sedemikian berarti pendidikan Cina sekarang telah tumbuh bagaimana? Tumbuh menimbun. Berarti 长成茂密的森林.
Okey. Jadi ayat seterusnya ialah bagaimana pula sikap kita sebagai orang Cina Jadi sebagai itu ialah sang wei itu adalah sebagai apa? Malaysia 华人我们你 senang 需要好好的保护与发展华文教育。Okey. 好好 di sini ialah kata adjektif. Nanti dia akan letak pada bahagian belakang. Hal-hal tu means properly lah dalam bahasa Inggeris, berarti dengan sebaik-baiknya. Okey, apa dengan sebaik-baiknya? Okey, 维护与发展. 维护 itu ialah mengekalkan. Okey, mengekalkan. Lepas tu, 发展. Membangunkan. Membangun apa? Wawancawi. Saya rasa ni senang, jadi fikir sendirilah. So, sebut sedikit kosakata untuk soalan yang ketiga ini. Okey, para pelajar, soalan 4 ni ialah menunjukkan bagaimana kedua-dua orang tokoh perjuang pendidikan bahasa Cina ni diperingati. Para pelajar, soalan 4 ni menunjukkan kedua-dua orang tokoh perjuang bahasa Cina ni jasa mereka diingati. Jadi macam mana kita memperingati adalah dalam ayat bahasa Cina ni. Okey, dalam ayat pertama ni, lemen saya nampak satu kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar kita, mereka gunakan manusia. Sepatutnya bukan. Lemen lebih sesuai kita terjemahkan kepada orang ramai. Okey. Jadi bagaimana orang ramai menggelar kedua-dua pejuang bahasa Cina ni Okey, satu itu ialah Tuhun. Tuhun itu ialah roh bangsa. Jadi tapi kalau yang elok kita gunakan jiwa bangsa. Tuhun. Okey. Dan satu lagi itu ialah Zuing. Zuing itu kita terjemahkan kepada wira bangsa. Okey, seterusnya. Jadi setiap tahun kan pelbagai aktiviti akan diadakan sempena hari apa Okey, di sini Tan Chen Gen Ji. Kita terjemahkan sebagai hari hari apa tu? Hari kelahiran dan hari Ci itu ialah matilah. Jadi hari kelahiran dan kematian. Okey, ayat yang terakhir sekali, 以纪念他们为马来西亚华文教育事业做出的贡献. Jadi 纪念 di sini kalau kita berikan memperingati saja kurang cantik dari segi perjalanan bahasa. Jadi kita tambahkan sebagai tanda-tanda memperingati. Okey, memperingati jasa mereka lah. Jadi di sini jasa mereka ialah 为马来西亚华文教育事业做出的贡献. Okey, memperingati sumbangan mereka. Okey, jadi kita terjemahkan sumbangan dulu. Okey, kongsian sumbangan mereka untuk apa? Memperingati sumbangan mereka terhadap Malaysia Huan Cawi. Okey, Huan Cawi itu ialah pendidikan bahasa Cina. Baiklah pelajar, semoga kosakata yang cikgu terapkan ini dapat membantu pelajar ataupun memudahkan pelajar dalam proses mempraktikkan latihan penterjemahan ini. Selamat mencuba para pelajar dan jangan lupa hantar gerak kerja ini kepada cikgu bahasa Malaysia masing-masing pada hari pertama naik sekolah nanti. Bye.